untuk ilmu pada pagi ini. Pagi ini sangat special. Ustaz sedang membuat sesuatu yang terbaik untuk kita walaupun kita dah 10 Ramadan tapi masih tidak terlewat. Jadi insya-Allah kita teruskan tajuk Ustaz pada pagi ini, membantu mencari Lailatul Qadar. Betul Ustaz? Macam mana tadi lupa dah, nanti Ustaz ulang dari semula. Opah ni tak berapa fokus. Banyak cabang fikiran. Jadi untuk tidak melengahkan masa, Opah serah majlis seterusnya kepada Ustaz. Terima kasih. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Opah sebagai moderator pada pagi ini, seterusnya pimpinan daripada Kelab Sahabat Pencinta Al-Quran, Muslimin, Muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan, puan-puan, moga-moga kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya pada pagi ini. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pagi ini dalam ruangan kuliah duha, saya akan kongsikan satu tajuk. Mudah-mudahan bermanfaat kepada saya dan kepada para jemaah semua yang berada di talian pada saat ini. Lebih kurang 23 orang dan kita yakin dan kita doakan akan bertambah sekejap lagi. Kita akan membicarakan satu tajuk khusus pada pagi ini, memahami dan memburu Lailatul Qadar. Ini tajuk yang kita bincangkan. Memahami dan memburu Lailatul Qadar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. 10 awal Ramadan telah datang. Semua yang beriman sedang diundang membaca zikir dan Al-Quran pagi dan petang. Mengenali Lailatul Qadar, marilah sama-sama kita hadam. Lailatul Qadar itu ada cirinya. Bumi pun senyap, tiada anginnya. Haiwan dan tumbuhan bisu suaranya. Seakan terhenti semua geraknya. Sungguh beruntung mereka yang dapat. Ia menjadi kurnia berlipat-lipat. Kepada Allah mereka mendekat. Itulah buah amal yang berkat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila pada pagi ini kita nak membicarakan tentang mengenali dan memburu malam Al-Qadar, maka barang pastilah tidak dapat tidak kita mengaitkan dengan satu surah dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar itu sendiri. Surah Al-Qadar ada sebab turunnya. Disebut di dalam tafsir sebagai asbabun nuzul surah tersebut. Dalam tafsir Al-Qurtubi dibawakan satu riwayat daripada Imam Mujahid. Daripada Imam Mujahid hadis mursal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang turunnya surah Al-Qadar. Ia berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang lelaki pada zaman Bani Israel yang bernama Syamsun Al-Ghazi. Syamsun Al-Ghazi namanya. Syamsun Al-Ghazi, dia berjihad dan berjuang pada jalan Allah selama 1000 bulan. Zakaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan min Bani Israel labisas silah fi sabilillah alfa syahrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang lelaki pada zaman dahulu, zaman Bani Israel, yang berjihad pada jalan Allah selama 1000 bulan dia berjihad. Fa'ajabal muslimun min dhalik. Maka orang-orang Islam ini, sahabat-sahabat Nabi ni rasa takjub. Rasa Allah hebatnya dia. Allah hebatnya dia mampu berjihad sampai 1000 bulan. Sehingga kan ada sesetengah sahabat mengatakan,
Ya laytalana umran tawilan hatta nuqatil mislah. Alangkah baiknya kalau kami mempunyai umur yang panjang sehingga kami dapat berjihad sebagaimana orang tadi yang berjihad sehingga 1000 bulan. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat Al-Quran, satu surah Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Kamu tahukah apa diakah itu disebut malam Al-Qadar? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu ia lebih baik daripada 1000 bulan. Dengan kata lain, ini menjadi satu hadiah kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang umur kita umat Nabi Muhammad tidak panjang sebagaimana umat-umat Nabi dan umat terdahulu. Tetapi kita ada satu malam dalam setahun. Setahun ada 354 hari mengikut kalender Islamnya. Satu daripada 354 hari yang hanya ada pada bulan Ramadan, ia merupakan raja kepada sekalian malam. Kita dapat pada malam tersebut, nescaya ia lebih baik daripada jihad yang dilakukan oleh Syamsun Al-Ghazi itu tadi, yang berjihad pada jalan Allah selama 1000 bulan. Ini latar belakang ataupun cerita kenapakah turunnya surah Al-Qadar itu tadi. Para jemaah jelas tak saya ringkaskan cerita tersebut daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setakat ni faham ke kenapa turunnya surah Al-Qadar? Kalau kita dah faham, kita nak tengok apakah yang dimaksudkan dengan malam Al-Qadar. Apa maknanya? Apa definisinya? Maksud Al-Qadar ataupun malam Al-Qadar. Al-Qadar itu ada 3 maksud yang utama. Kita buat catatan sikit. Al-Qadar ada 3 maksud yang utama. Kita sebut Al-Qadar bagai-bagai, ada 3 maksudnya. Yang pertama, Al-Qadar bimakna syarafin. Al-Qadar itu maksudnya syaraf. Syaraf maknanya kemuliaan ataupun kehebatan, ataupun kita sebut dengan istilahnya precious night, iaitu malam yang bermutu tinggi, malam yang berharga, malam yang bernilai. Itu makna yang pertama Al-Qadar. Bila disebut Lailatul Qadar, maka kita faham itu merujuk kepada malam yang mulia, malam yang hebat, malam yang bermutu tinggi, malam yang sangat berharga. Itu makna yang pertama malam Al-Qadar. Kenapakah disebut malam itu malam yang bermutu tinggi? Maka Allah jelaskan dalam Al-Quran kenapa ia menjadi malam yang sangat bermutu tinggi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kerana Allah menurunkan Al-Quran pada malam tersebut. Itu sebab dia. Sebab kalau kita tengok para jamaah sekalian, apa-apa yang dikaitkan dengan Al-Quran, pasti dia akan jadi bermutu tinggi dan sangat mulia. Kita tengok malaikat yang membawa Al-Quran, malaikat Jibril, maka dialah menjadi penghulu sekalian malaikat. Nabi yang diturunkan padanya Al-Quran, maka dialah menjadi penghulu segala Nabi dan Rasul. Tempat yang diturunkan Al-Quran, bumi Mekah, menjadikan ibadat padanya bernilai 100,000 kali ganda berbanding ibadat di tempat yang lain. Bulan ada 12, tetapi oleh kerana Al-Quran turun pada bulan itu, maka bulan itulah menjadi raja kepada segala bulan, bulan Ramadan. Malam ada 354 malam,
tetapi malam itulah malam yang paling berharga kerana itulah disebut sebagai malam Al-Qadar. Maka kenapakah Al-Qadar disebut dengan malam kemuliaan? Kerana malam itu diturunkan Al-Quran. Apakah kemuliaannya? Kemuliaan malam Al-Qadar ini Allah jelaskan khairun min alfi syahr. Ia lebih berharga daripada 1000 bulan. Lebih berharga dari 1000 bulan. Kalau 1000 bulan kita tukar kepada angka tahunnya, ia lebih kurang 83 tahun 4 bulan nilainya. Para jamaah sekalian, kalaulah kita ada umur sehingga mencecah 83 tahun 4 bulan, itu pun kita tidak mampu isikan semuanya dengan nilai ibadat. Apatah lagi umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat jarang mencecah sehingga mencecah 83 tahun. Sebab semakin terkemudian Nabi, maka semakin pendeklah umur Nabi dan umat Nabi tersebut. Macam tu kaedah dia. Semakin kemudian Nabi, semakin pendek umur Nabi dan umat Nabi tersebut. Sebab itu kalau kita tengok berdasarkan catatan sejarah, setiap umur para Nabi ni dia akan makin menurun. Sebagai contoh, Nabi Adam alaihissalam umurnya mencecah 1000 tahun. Nabi Idris 865 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Hud 464 tahun. Nabi Ibrahim mencecah 200 tahun. Nabi Ismail 137 tahun. Nabi Ishaq 180 tahun. Nabi Yaqub 137 tahun. Nabi Yusuf 110 tahun. Nabi Ayub 93 tahun. Nabi Musa 120 tahun. Nabi Harun 122 tahun. Nabi Daud 100 tahun. Nabi Isa ketika dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya ketika itu 33 tahun. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saat kewafatannya umurnya lebih kurang 63 tahun. Maknanya untuk mencecah 83 tahun 4 bulan, 1000 bulan ni hampir mustahil dengan umur kita sekarang ni. Ada, tetapi pastinya kalau ada pun kita tidak mampu penuhi dengan ibadat kesemuanya. Sebab umur semakin umat terkemudian ni semakin pendek umurnya. Sebab itu dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tentang julat range umur umat dia. Berapa? A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajudu dhalik. Umur umat aku dia tak boleh pergi jauh sangat. Biasanya antara 60 hingga 70 tahun saja. 60 hingga 70 tahun saja. Wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Dan sangat sikit, minoriti saja yang mampu lebih daripada 70 tahun. Anak nak tanyalah, dalam kalangan kita lebih kurang 40 orang pada pagi ni, ada tak yang umurnya lebih daripada 70 tahun? Kalau lebih 70 tahun tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ini dalam kalangan majoriti sahaja umatku. Minoriti saja umatku. Kalau ada cuba komen sikit. Saya ustaz 72 ataupun saya ustaz 71 tahun. Ada tak? Kalau tak ada tu maknanya tak adalah tu yang mencecah 70 tahun. Maknanya umur umat Nabi Muhammad ni pendek. Sebab itu dia ada satu istilah. Betul, kita tidak nafikan dengan keadaan orang menjaga gaya hidup sekarang ni, dengan teknologi perubatan, dengan orang yang sentiasa mengamalkan life balance, gaya hidup yang sihat, bagai-bagai. Kadang-kadang kita tengok kesihatannya itu mampulah mencapai umur sehingga lebih 90 tahun. Kita tak nafikan ada, tapi minoriti kecil saja. Sebab itu dia ada satu istilah yang digunakan.
Kalau siapa-siapa mencecah umur antara 90 tahun hingga 99 tahun, mereka ini dikenali sebagai nonagenarian. Nonagenarian. Itu istilah dia. Nonagenarian. Macam mana je dia, Ustaz? Nonagenarian. Nonagenarian. Ini bagi orang yang mampu mencapai umur ataupun usianya 90 hingga 99 tahun. Ini istilah khusus. Manakala bagi orang yang mencapai umur 100 tahun hingga ke 109 tahun, mereka ini dikenali sebagai centenarian. Centenarian. Dan bagi orang yang mencapai umur 110 tahun dan ke atas, 110 tahun dan ke atas, mereka ini dikenali sebagai super centenarian. Super centenarian. Walaupun demikian, kajian umur yang dibuat kepada manusia ni, saintis setakat dibuat kajian untuk zaman sekarang ni, manusia mustahil mampu mencapai pada umur 155 tahun. Mustahil. Dan tak ada. Di bumi ni tak ada orang yang mampu mencapai 155 tahun. Dan limitlah biasanya manusia last sekali dia boleh mencapai umur 125 tahun. 125 tahun. Untuk mencapai 155 tahun, mustahil dari sudut hukum sainsnya pada kajian hari ini. Walaupun dia minum air kosong contohnya, walaupun dia tak makan benda-benda manis, walaupun dia jogging, walaupun dia kayuh bersikap bagai-bagai, itu mustahil. Kalau kita tengok di Malaysia, kita punya life expectancy. Di Malaysia punya buat kajian, life expectancy iaitu the number of years a person can expect to live, iaitu manusia yang dia boleh mencapai umur yang berkualiti lah untuk kehidupan di Malaysia ini. Bagi kaum lelaki umurnya 73.2 tahun, manakala bagi kaum wanita 77.6 tahun. Puratanya kehidupan yang berkualiti bagi seseorang untuk mencapai umur tersebut average-nya 75.4 tahun. Dalam ranking dunia, Malaysia berada pada ranking yang ke-71 dalam the world life expectancy. Ini kita nak sebut, para jemaah sekalian, saya membentangkan angka-angka ini, nak ceritanya umur kita ni untuk kita melepasi tahap 1000 bulan, iaitu 83 tahun, 4 bulan itu payah dah. Itu minoriti sangat. Dan kalaulah kita mencecah pada umur sekian-sekian pun, nescaya kita tidak mampu mengisi keseluruhannya dengan nilai ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti ada benda-benda lain yang kita buat. Maka bila kita bentangkan data ini, kita merasakan betapa bernilainya malam Al-Qadar. Ibadat pada malamnya di sisi Allah kurang lebih 83 tahun 4 bulan ganjaran pahala, seolah-olah kita melakukan ibadat. Sebab itu ada orang buat kajian lah, anda sebut sikit. Kalaulah kita hidup, masa tu ada jemaah, masa tu pun mungkin sakit ataupun nyanyuk dah, menyusahkan orang ramai pula kadang-kadang kalau dah terlampau tua sangat. Orang buat kajian kan, kalaulah kita solat setiap hari kita solat 17 rakaat. Kita solat 17 rakaat. Subuh 2, Zuhur 4, Asar 4, 10, Maghrib 3, campur Isyak 4, 17 rakaat. Katakanlah kita setiap rakaat solat kita solat 1 rakaat 2 minit. 2 minit. Maka setiap hari kita solat 17 rakaat, 2 minit darab 17, maknanya kita solat sehari lebih kurang 34 minit nilai solat kita. Kalau seminggu 34 minit darab dengan 7. Seminggu ada 7 hari. Maknanya dalam tempoh seminggu kita solat lebih kurang 238 minit. Itu seminggu. Kalau sebulan, 238 minit seminggu, darab dengan sebulan ada 4 minggu, maknanya kita solat dalam sebulan lebih kurang 952 minit. Itu sebulan. Dalam sebulan ada 12 bulan. Kalau sebulan kita solat 952 minit, darab dengan 12, maknanya dalam tempoh 1 tahun, kita solat, kita sujud kepada Allah 11,442 minit. Itu setahun punya kita solat. Kalau kita tukar dalam bentuk jam,
11,424 minit, tukar dalam bentuk jam. Maknanya dalam setahun kita hanya solat lebih kurang 190.4 jam sahaja kita solat. Itu dalam tempoh 1 tahun. Dalam tempoh 1 tahun. Katakanlah 190.4 jam tadi kita tukarkan dalam bentuk hari. Maknanya dalam tempoh 1 tahun, solat kita hanyalah mengambil masa 7.93 hari sahaja. 7.93 hari sahaja. Dan andai kata umur kita 60 tahun. Umur kita 60 tahun. 60 tahun, adakah 60 tahun itu kita solat? Tak. Kita kena tolak 10 tahun sebelum kita akil balik. Maknanya 60 tolak 10 baki 50 tahun. Balance 50 tahun itulah kita darab dengan 50 tahun, darab dengan 190.4 jam, dapat lebih kurang 9,552 jam bersamaan dengan 396.7 hari sahaja kita solat dalam masa umur kita 60 tahun. Maknanya umur kita 60 tahun, nilai kita di sisi Allah hanyalah lebih kurang 1 tahun lebih sahaja. Maka bila dihadirkan malam Al-Qadar ini, maka ia menjadi satu kelebihan dan hadiah istimewa kepada umat Nabi Muhammad yang umurnya tidak panjang sebagaimana umat-umat yang terdahulu. Itu kalau umur kita 60 tahun, nilai solat kita hanyalah lebih kurang setahun lebih sahaja. Sebab itu ada orang buat kajian juga. Umur kita ni, para jemaah sekalian, kalaulah kita ambil kira-kiranya umur kita 75 tahun pada saat ini. 75 tahun tu, kita telah menghabiskan masa selama 26 tahun untuk tidur sahaja. Daripada umur 75 tahun, 25 tahun dihabiskan masa untuk 26 tahun dihabiskan masa untuk tidur, dengan purata kita tidur seharian 8 jam satu hari nisbahnya. Maknanya daripada 75 tahun habis 26 tahun tu untuk tidur je. Berbaki lagi tinggal lebih kurang 49 tahun. Dan 3 tahun dihabiskan untuk mencari posisi bergolek-golek atas katil sebelum tidur tadi. 3 tahun. Pusing kanan, pusing kiri, kepala ke atas, kaki ke atas, kepala ke bawah, bagai-bagai. Itu dah 3 tahun dah. Bergolek saja untuk kita dapatkan waktu tidur. Itu tak campur lagi tidur ketika kuliah contohnya kan. Ada orang juga sambil-sambil kuliah boleh lagi tertidur kadang-kadang kan. Itu tambah lagi lah. Tak termasuk lagi waktu kita tengok TV, waktu kita melayari Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok. Tak tolak lagi waktu makan, waktu minum, waktu beratur, waktu kita pergi bazar Ramadan beratur ramai, waktu kita mandi, waktu kita bersiap, waktu kita bersolat. Bagai-bagai, maknanya sangat sikit nilai ibadat kita kepada Allah. Maka rebutlah malam Al-Qadar ini kerana beribadat pada malamnya menyamai 83 tahun, 4 bulan bahkan lebih daripada itu. Saya bentangkan akta ini nak menunjukkan kualiti ibadat kita kepada Allah sangat sikit sebenarnya. Sangat sikit. Dan dia merupakan satu hadiah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita mendapatkannya. Ini maksud yang pertama malam Al-Qadar. Ia merujuk kepada malam berprestis tinggi, malam kemuliaan, malam kehebatan. Jelas tak para jemaah sekalian? Saya terangkan makna yang pertama malam Al-Qadar ini. Dia ada 3 maksud. InsyaAllah kita akan perincikan satu-satu. Ada tak yang boleh bagi respon? Jelas tak poin yang pertama saya sampaikan? Okey, jelas insya-Allah. Kalau jelas, kita pergi kepada makna yang kedua, Al-Qadar. Al-Qadar, dia ada maksudnya yang kedua. Kalau yang pertama tadi, Al-Qadar bermakna syarafin. Qadar dengan makna mulia.
Manakala maksud yang kedua Al-Qadar, Al-Qadar itu maksudnya takdir. Malam ketentuan takdir. Malam diuruskan takdir. Malam ditetapkan takdir. Itu makna Al-Qadar yang kedua. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Dukhan pada ayat yang keempat. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Malam Al-Qadar itulah yufraku kullu amrin hakim. Allah membahagikan urusan-urusannya mengikut kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya pada malam Al-Qadar ini seolah-olah macam annual general meeting lah, AGM. Para malaikat datang berkumpul semua, maka para malaikat ini mereka diserahkan daftar urusan alam tentang takdir alam, sama ada manusia, haiwan, tumbuhan, bumi, alam semuanya. Diserahkan daftar alam tentang rahmat dan azab. Diserahkan daftar alam tentang rezeki. Diserahkan daftar alam tentang hujan, angin, bencana, ajal, bagai-bagai. Ia dimuktamadkan, diendoskan bila? Iaitu pada malam Al-Qadar. Maka malam itu disebut sebagai malam ketentuan urusan takdir. Sebab itu para jemaah sekalian, pada bulan Ramadan dan khususnya pada malam Al-Qadar, kita dianjurkan untuk memperbanyakkan doa. Bulan Ramadan dikenali sebagai syahrul doa, bulan doa. Sebab apa? Sebab malam Ramadan inilah ataupun malam Al-Qadar inilah takdir seseorang itu difinaliskan. Difinalize maknanya diendoskan. Bila kita banyak berdoa, maka sesuatu takdir itu boleh berubah dengan doa. Faham tak? Contoh kan, kita ada hajat, ya Allah, kurniakanlah kepada aku anak yang zuriat yang soleh dan solehah, ya Allah. Kurniakanlah kepada aku, ya Allah, rezeki yang halal, ya Allah. Contoh kan. Dalam catatan takdir kita, kita ni hanya ada anak perempuan saja. Ada anak perempuan je. Tapi kebetulan kita berdoa, ya Allah, berikanlah kepada aku anak lelaki. Contoh kan. Tepat pada malam tu, malam Al-Qadar. Maka takdir tu boleh berubah. Maka tidak mustahil Allah Ta'ala memperkenankan doa kita, maka diberikan kepada kita zuriat lelaki. Contoh. Ataupun sebagai contoh yang lain kan. Takdir kita ditentukan bahawasanya kita ni, ataupun orang siapa-siapalah, dia diuji dengan penyakit wabak COVID-24. Bukan COVID-19, COVID-19 dah habis dah. Contoh kan. Ada wabak COVID-24, contoh sebagai mudah faham saja. Tahun 2024, sempena 2024. Na'udzubillah min zalik. Ini sebagai satu contoh gambaran sajalah. Tapi kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, jauhkanlah diri kami daripada penyakit sopak, penyakit kulit, penyakit kusta, penyakit gila dan penyakit wabak. Maka boleh takdir itu berubah daripada kena penyakit kepada tidak kena penyakit. Sebab apa? Takdir boleh berubah dengan doa. Sebab itu pada Ramadan dan pada malam Al-Qadar, banyak-banyaklah berdoa minta benda yang baik, kerana Al-Qadar dengan makna penetapan takdir, ia berlaku pada malam Al-Qadar. Faham tak para jemaah sekalian? Itu yang kedua. Al-Qadar dengan makna malam penetapan takdir. Kalau yang pertama qadar dengan makna mulia. Kalau yang kedua qadar dengan makna takdir. Manakala yang ketiga al-qadar juga dengan maksud sempit. Ini makna yang ketiga. Kenapakah malam al-qadar disebut dengan malam yang sempit? Ini kalau kita tengok disebut dalam Al-Quran, al-qadar dengan makna sempit.
Wa amma idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Dan apabila manusia itu diuji dengan kesempitan rezeki. Qadar itu dengan makna sempit. Kenapakah malam Al-Qadar disebut sebagai malam yang sempit? Kerana ada dua pendapat. Yang pertamanya waktunya sempit. Iaitu dibatasi antara waktu maghrib dengan waktu subuh sahaja. Malam Al-Qadar ia berlaku. Antara maghrib hingga subuh. Manakala pendapat yang kedua menyebut malam Al-Qadar disebut malam yang sempit kerana bumi ini seolah-olah terasa sempit dengan kehadiran para malaikat yang cukup ramai yang turun ke bumi pada malam Al-Qadar. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Ibnu Khuzaimah. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata tilkal lailah aktsaru fil ardi min adadil hasa. Sesungguhnya jumlah para malaikat yang turun ke bumi pada malam Al-Qadar lebih banyak daripada jumlah batu kerikil. Batu-batu haluh tu banyak tu. Tetapi jumlah malaikat yang turun ke bumi lebih banyak daripada itu. Itu menjadikan bumi terasa sempit. Orang tanya, kenapa Ustaz malaikat bersesak-sesak turun ke bumi? Kerana masing-masing malaikat nak mendoakan dan memohon istighfar kepada orang yang beribadah pada malam Al-Qadar. Sebab para jemaah sekalian, malaikat sebenarnya dia, kalau kita boleh gunakan istilah, seolah-olah dia terasa malu sikit dengan manusia yang beribadah kepada Allah. Sebab kalau kita ingatkan di dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-30, ketika first time proposal ataupun cadangan Allah untuk menciptakan manusia, ketika tu proposal tersebut dibantah oleh malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika mana Allah bagi tahu kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadikan khalifah di atas muka bumi ini. Maka malaikat kata, wahai Allah, jangan teruskan cadangan tersebut. Apa sebab? Kalau kamu ciptakan manusia, manusia akan bergaduh, dia akan menumpahkan darah, bagai-bagai. Cukuplah kami, nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami sentiasa dah bertasbih dan membersihkan kamu, wahai Allah. Maka jawab Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kamu yang tidak mengerti hikmahnya. Jadi malaikat seolah-olah terasa malu. Sekiranya ada manusia yang beribadah pada malam Al-Qadar, maka dia nak tebus balik, dia nak turun pada malam Al-Qadar ini dengan barakah malam tersebut memohon keampunan kepada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksud yang ketiga, iaitu malam Al-Qadar dengan makna malam yang sempit. Jelas tak para jemaah sekalian? Yang ketiga ini. Jadi berapa jumlahnya? Jumlahnya 3. Kalau orang tanya malam Al-Qadar itu apa maksudnya? Maka kita jawab maksud malam Al-Qadar ada 3. Yang pertama syaraf, maknanya mulia. Yang kedua malam Al-Qadar itu maknanya malam ketetapan takdir. Yang ketiga, malam Al-Qadar itu malam yang sempit kerana dipenuhi oleh para malaikat. Balik pada cerita kita. Memburu malam Al-Qadar. Persoalannya, bilakah berlakunya malam Al-Qadar ini? Bila dia berlaku, Ustaz? Kalau kita tengok berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam Al-Qadar ia tidak berlaku pada hari yang tetap. Tidak berlaku pada hari yang tetap. Tidak semestinya dia hanya berlaku pada malam yang ke-21 je sampai bila-bila. Malam yang ke-22 je sampai bila-bila. Malam yang ke-27 je sampai bila-bila. Tidak. Tetapi berdasarkan kepada teks hadis, kita mendapati
malam Al-Qadar ini, dia boleh berlaku sepanjang Ramadan. Tidak mustahil. Dia boleh berlaku sepanjang 1 hingga 30 Ramadan. Tak mustahil. Tetapi berdasarkan kepada gerak ibadah Nabi SAW, maka kita dapat kesan satu perubahan bahawasanya Rasulullah SAW dari sudut pecutannya, dia lebih lagi pada 10 malam terakhir. Ini memberi bayangan malam Al-Qadar kemungkinan besar dan majoritinya ia berlaku pada 10 malam yang terakhir. Dan ada beberapa hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW menggalakkan kita mencari malam Al-Qadar pada 10 malam terakhir. Maka kalau kita tengok pendapat para ulama berdasarkan hadis Nabi SAW, pandangan yang pertama mengatakan malam Al-Qadar itu kebanyakannya ia berlaku pada malam yang ke-21 Ramadan. Salah satunya ia berlaku pada malam yang ke-21 Ramadan. Pendapat ini dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubuha lailata 17 min Ramadan wa lailata 21 wa lailata 23. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Al-Baihaqi daripada Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, tuntutlah malam Al-Qadar itu pada malam yang ke-17 Ramadan, malam yang ke-21 Ramadan dan malam yang ke-23 Ramadan. Ini kemungkinannya. Kemudian pendapat yang kedua menyebut kemungkinan juga malam Al-Qadar ini kebanyakannya berlaku pada malam yang ke-23 Ramadan. Ini pendapat yang dipilih juga oleh Imam Syafi'i, Imam Malik, Ibn Khuzaimah dan At-Tahawi. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharru lailatul qadri wa 20 Ramadan wa 23 Ramadan. Kejarlah malam Al-Qadar itu dan utamakanlah pada malam yang ke-23 Ramadan. Ini daripada hadis Abdullah bin Unais. Ada pendapat yang menyebut 10 malam terakhir, carilah. Ada yang lebih mengecikkan lagi 21 Ramadan kebanyakan ia berlaku. Ada yang mengatakan ia berlaku pada 23 Ramadan majoritinya. Dan kalau kita tengok pendapat yang masyhur dalam kalangan para ulama mengatakan kebanyakannya malam Al-Qadar berlaku setiap tahun itu pada malam yang ke-27 Ramadan. Wallahu a'lam. Pendapat ini dikuatkan dengan hujah yang diberikan oleh sepupu baginda sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Abbas, surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr itu dia ada 30 perkataan semuanya. Ada 30 kalau kita kira. Ada 30 perkataan. Maka pada kalimah yang ke-27 daripada surah Al-Qadar adalah perkataan hiya. Hiya tu merujuk kepada Lailatul Qadar. Oleh kerana perkataan hiya yang merujuk kepada Lailatul Qadar jatuh pada kalimah yang ke-27, maka pendapat Ibnu Abbas cenderung mengatakan kemungkinan besar banyak kalilah Ramadan yang berlaku pada setiap tahun Lailatul Qadarnya jatuh pada malam yang ke-27 Ramadan. Itu pendapat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau kita kira kan, salamun kalimah yang ke-26, hiya kalimah yang ke-27, hatta kalimah yang ke-28, matla'i kalimah yang ke-29, al-fajr kalimah yang ke-30. Maka kalimah hiya itu dia jatuh pada kalimah yang ke-27. Cumanya para jamaah sekalian, apakah tanda malam Al-Qadar? Apakah tanda malam Al-Qadar? Tanda malam Al-Qadar kalau kita tengok kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tanda ini setelah ia berlaku. Setelah ia berlaku dah. Maknanya berlalu dah. Dia bukan tanda sebelum, tanda selepas.
tandanya kata baginda sallallahu alaihi wasallam, awak akan melihat matahari pada hari tersebut dia keluar tetapi cahayanya tidak membahang ataupun tidak panas. Dia cahayanya tidak terlampau kuat. Itu tanda pada malam sebelumnya berlakunya malam Al-Qadar. Sama ada orang mengatakan malam Al-Qadar itu berlaku bila kita tengok pada waktu paginya hujan. Pada pandangan saya, sandarannya tidak kuat. Sebab kalau kita katakan tanda malam Al-Qadar esok paginya adalah hujan, maka ada tempat ataupun ada kampung yang hujan, ada kampung yang tidak turun hujan. Maka hujan ini tidak kukuh. Ataupun kita katakan tanda malam Al-Qadar kita nampak pokok tu condong. Maka kita boleh, benda ni boleh dipertikaikan. Kalau pokok condong, pandangan kita mungkinlah condong. Tapi pandangan orang lain, dia nampak pokok tu biasa saja. Maka ia tidak kukuh dan tidak kuat. Maka berdasarkan hadis Nabi SAW, dan saya cenderung kepada pendapat ini yang menandakan berlaku malam Al-Qadar pada waktu malam sebelumnya, iaitu matahari yang keluar pada hari tersebut, ia tidak terasa terlalu panas membahang. Ini disebut oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dan katakanlah kita bertemu dengan malam Al-Qadar, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, ra'aita in 'alimta ay lailatul qadar ma aqulu fiha?" Wahai Rasulullah, kalau aku bertemu dengan malam Al-Qadar, apakah doa yang paling baik untuk aku bacakan? Maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kamu bacalah doa, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun, wahai Allah, sesungguhnya engkau yang maha pengampun, tuhibbul afwa, sukakan kepada keampunan, fa'fu anni, ampunkanlah segala salah silapku. Kemudian para jamaah sekalian, sekiranya kita bertemu dengan malam Al-Qadar pada tahun ini, insya-Allah, apa yang perlu kita lakukan? Update Facebook, Ustaz? Jangan. Update status WhatsApp? Tak boleh. Sebab sekiranya kita bertemu dengan malam Al-Qadar, sunat hukumnya untuk kita menyembunyikan kepada pengetahuan orang lain. Jangan pula kalau kita tengok tanda-tandanya sekian tu, kita katakan, oh saya rasa saya dah bertemu malam Al-Qadar dah semalam. Sebab apa? Jangan bagi tahu. Yang pertamanya bimbang riak. Oh dia akan jadi, oh saya ni 83 tahun 4 bulan dah ni, nilai ibadat saya, dia akan timbul perasaan riak. Yang kedua, dia akan membunuh semangat orang lain daripada beribadah. Lebih-lebih lagi kalau yang sebut tu adalah ustaz, para ulama dan sebagainya. Influencer kan. Dia post kat Facebook dia, oh saya rasa saya dah bertemu malam Al-Qadar pada malam yang ke-21 Ramadan. Berdasarkan tandanya sekian, saya yakin malam 21 Ramadan itulah malam Al-Qadar. Dia update dalam status FB dia, WhatsApp dia, bagai-bagai. Menyebabkan orang yang baca status dia tu merasa down ataupun lemah semangat dah untuk beribadat pada malam yang lain. Maka qiyamul lail di masjid, di surau akan menurun kehadirannya. Orang kata, tak perlulah, sebab apa? Malam Al-Qadar dah ustaz bagi tahu dah malam yang ke-21 Ramadan. Maka kita ingatkan, siapa-siapa yang bertemu dengan malam Al-Qadar, maka sunat baginya untuk menyembunyikan perkara tersebut daripada pengetahuan orang lain. Para jemaah sekalian, sebagai kesimpulannya, marilah kita memburu satu malam yang mana pemburuan malam Al-Qadar ini, ia sebenarnya memerlukan latihan beribu-ribu malam yang sebelumnya. Kalau hari ini baru nak start, sebenarnya payah sebenarnya. Dia memerlukan latihan dah daripada malam-malam yang sebelumnya, menyebabkan kita akan rasa tenang dalam pemburuan tersebut. Sebagaimana atlet pelari pecut 100 meter yang memerlukan latihan
lebih daripada ribuan kilometer sebagai persiapan hari perlumbaan, yang mana perlumbaannya itu mengambil masa kurang daripada 10 saat saja sebenarnya. Sebagai contoh kan, ada seorang pelari pecut yang terhandal di dunia. Dia menangi banyak pingat emas di Olimpik. Namanya Usain Bolt dari Jamaika. Dia mampu berlari sepantas 9.58 saat. Dan lariannya itu bukan hanya sekali larian terus dapat. Tetapi dia memecahkan rekod dunia itu kerana latihan pada larian-larian sebelumnya telah mencecah ribuan kilometer. Begitu jugalah dalam pemburuan kita mencari malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar bukan hanya kita menanti, bukan hanya kita cari satu malam, kita teka, kita betting bagainya, bukan. Tapi ia memerlukan latihan beribu-ribu malam yang kita lakukan sebelum daripadanya, insya-Allah. Moga-moga apa yang kita kuliahkan pada pagi ini berkaitan tajuk mengenali dan memburu malam Al-Qadar, insya-Allah menambahkan semangat kepada kita untuk kita masuk kepada fasa yang kedua Ramadan. Hari ini 10 hari pertama Ramadan sudah kita lalui. 10 hari kedua Ramadan akan kita tempuhi. 10 hari ketiga Ramadan pasti kita akan jumpa, insya-Allah, dan ia memerlukan kepada latihan dah pada saat ini, insya-Allah. Wallahu alam, lebih kurang 50 minit saya berceloteh tentang tajuk malam Al-Qadar. Moga-moga kita mendapat satu ilmu yang bermanfaat pada pagi ini, insya-Allah. Saya serahkan kembali majlis kepada Opah. Silakan Opah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kita dah dapat banyak idea-idea daripada apa yang Ustaz sampaikan pada kita pagi ini. Mudah-mudahan menjadi panduan lah kepada kita untuk terus memburu malam yang sangat kita perlukan. Baik Ustaz, terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di masa yang akan datang, dan semestinya insya-Allah besok 2:30 petang untuk kitab 77 cabang iman. Dan terima kasih kepada jemaah-jemaah, walaupun hanya 57 orang, alhamdulillah puan-puan dipilih untuk bersama pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur. Dan dengan itu Opah kembalikan majlis kepada Ustaz untuk tasbih kafarah dan suratul Al. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Opah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Selamat berpuasa, selamat berbuka nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Opah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Okey, Terima kasih Ustaz. Terima kasih Opah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kena off record ke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa record Nan ke? Siapa record ya? Tolong off. Nan ke Jas? Okey, Kak Noh dan Kak Noh, Intan dan Hajah Nik yang